Assalamualaikum dan selamat datang ke Bicara Fundamental, episod yang ke-129 bersama panel tetap Cikgu Yun dan saya Boboy CTC sebagai hos anda. So kepada mereka yang baru saja tune in, baru saja mengetahui sedikit sebanyak mengenai CTC FM, kami di CTC FM menyediakan konten-konten percuma, news, education, analisa forex untuk anda semua. Jadi kepada mereka yang baru sahaja tune in ke Bicara Fundamental, basically Bicara Fundamental ini merupakan satu segmen di mana kita membincangkan pergerakan pasaran mata wang dari sudut fundamental yang dikelolakan sendiri oleh Cikgu Yun. Kalau tuan-tuan dan puan mungkin ingin menelaah dengan lebih lanjut lagi analisa-analisa atau orang kata kandungan-kandungan yang telah pun diberikan oleh Cikgu Yun, bolehlah tonton episod-episod segmen Bicara Fundamental yang lepas di YouTube channel CTC FM. Tuan-tuan dan puan hanya perlu pergi ke youtube.com dan search CTC Jara FM dan pergi ke channel tersebut di mana kita telah menyediakan satu playlist khas untuk kesemua episod Bicara Fundamental. Okey, di kesempatan ini seperti biasa kami di CTC FM ingin menyeru tuan-tuan dan puan untuk just stay at home dan patuhi guideline dan SOP yang telah dikeluarkan oleh pihak kerajaan dan MKN. InsyaAllah kita bersama-sama dapat memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Kita telah pun berada dalam fasa kelima ataupun fasa PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Walaupun kita dah dibenarkan untuk buka office, dilonggarkan sedikit PKP itu, tapi kita masih berharap SOP-SOP ini dipatuhi supaya kita tidak mengalami outbreak ataupun wave terbaru daripada COVID-19. InsyaAllah kami di CTC FM pun look forward untuk kembali ke konti sebenarnya, walaupun kami cuba yang terbaik untuk live from home untuk anda semua. Jadi kalau perasan di segmen ini kita telah pun pop up satu soalan kuis di sebelah sini. Kalau untuk di desktop dan kalau di mobile telah pun pop up. Soalan dia berbunyi, apakah dia KDNK nominal dan currency apakah yang terlibat dengannya? Kalau tuan-tuan dan puan-puan ingin cuba jawab, tahu jawapan, tahu tak tahu tapi nak try, just isi dalam ruangan yang telah disediakan dan kita akan sama-sama bincangkan jawapan di akhir segmen ini bersama dengan Cikgu Yun. Jadi sebelum saya menyerahkan segmen ini kepada Cikgu Yun, tuan-tuan dan puan-puan yang ada soalan ataupun request untuk Cikgu Yun tengok, bolehlah tinggalkan di ruangan komen. Tapi sebelum itu, make sure tuan-tuan dan puan-puan telah pun like page CTC FM dan juga share segmen ini agar kita dapat berkongsi manfaat perkongsian ilmu ini dengan lebih ramai lagi orang di luar sana. Kita ada juga pesanan penaja kita. Segmen ini dikuasakan oleh XM. Tentunya pilihan broker pilihan nombor 1 di Malaysia. Ada sebab mengapa lebih 2.5 juta pelanggan XM memilih XM sebagai platform dagangan mereka, kerana XM menyediakan lebih daripada 1,000 instrumen dagangan untuk berdagang mata wang, indeks saham, komoditi, logam dan tenaga. Okay, jadi kalau ingin buka account bersama XM, bolehlah tekan link di description atau pergi ke xm.com dan nikmati pelbagai update dan juga promosi yang disediakan oleh XM. Jadi tanpa buang masa, saya menyerahkan segmen ini kepada Cikgu Yun. Sebelah sini, Cikgu Yun. Jadi apa khabar Cikgu Yun? Sempat lagi minum Alhamdulillah sihat. Kita kena pasalkan tekak. Jadi Cikgu, PKPB, apa khabar keadaan di sana? Seperti biasalah mukadimah kita. PKPB. Allah Akbar. PKPB perbezaannya hanya dia bersyarat. Keadaan kembali sesak sebenarnya. Kita dapat lihat rutin harian tu ada kelonggaran untuk dioperasikan. Kenderaan juga semakin boleh katakan berduyun. Setiap masa itu kelihatan memang aktiviti nampak dia kembali rancak seperti mana normal, dan kita tak nafikan seolah-olah kita sedikit dalam keadaan yang rutin harian tu berjalan seperti biasalah. Tetapi macam mana sekalipun syarat seperti rentas daerah dan juga rentas negeri masih lagi dalam keadaan dikawal, dan di sini kita nampak bahawa situasi sesuatu urusan itu lebih langsai untuk dipermudahkan.
Jadi sebelum ini ada yang agak tersekat, tetapi bermula pada semalam dan kemarin itu saya dapati di kawasan sini memang seolah-olah tiada apa yang berlaku. Macam back to basic aje lah. Itu sahaja. Hanya ada segelintir nature of business yang masih lagi dalam keadaan terkepam. Terutama kondisi PKS. PKS di sini memang agak terkepam lah. Kerana nampak dia punya aktiviti itu masih lagi dalam sekatan. Berbeza dengan premises. Premises nampak ketara. Boleh dibuka, ada walk in walk out, ada nature of business itu bergerak seperti commonnya ataupun seperti normalnya. Tetapi berbeza dengan mereka yang di bawah sektor PKS, masih lagi dalam keadaan yang tersekat sebenarnya. Jadi di situ situasi PKS ini menjadikan berbeza daripada yang sebelumnya. Tidak berapa rancak dari segi bentuk aliran tunai peruncitan secara skala kecil. Hanya lebih tertumpu kepada ekonomi yang bersifat premises dan bersifat bercukaian, LDHN lah maksud saya. Yang mana dalam keadaan situ itu sektor-sektor industri kat sini 50% beroperasi seperti biasa. Sektor-sektor construction di sini juga hanya lebih kurang 50%, itu pun bergantung kepada tahap jenis apa yang mereka kelolakan. Perkhidmatan seperti selenggara juga dah mula beroperasi. Perkhidmatan seperti membekal dan juga perkhidmatan seperti mengedar juga dah berjalan seperti biasa untuk 50% pertama ini. Sektor seperti sektor pendidikan masih lagi tutup sepenuhnya, tidak lagi beroperasi setakat ini. Sektor dalam segi sektor rawatan juga dah mula beroperasi sepenuhnya. Dari segi klinik-klinik semua dah bertugas seperti biasa. Nampaklah orang boleh buat pilihan dalam segi rawatan segera untuk lokasi-lokasi premis yang sesuai. Sektor dari segi bentuk makanan dan minuman masih lagi tertumpu kepada pilihan-pilihan segera yang lebih mudah untuk cash and carry ataupun COD delivery, itu saja. Sektor seperti perbankan post tu. Berlambak. Foodpanda yang bukan Foodpanda pun ada Oi, macam-macam. Dia ada macam-macam jenama dah saya tengok ni. Snail lah, pun ada. Apa tu saya pun tak faham lah. Macam-macam. Itu lebih kepada perkhidmatan lah. Sektor perkhidmatan. Boleh kata demand lah cikgu. Yang lain tu ada demand untuk delivery, so tertumbuhnya lah servis-servis delivery ni bagai cendawan kerana ada demand orang-orang yang tidak dapat keluar dari rumah. Ya, cuma saya ada menerima laporan beberapa ketika tentang kualiti lah. Kualiti masih ada isu sedikit, terutama mereka yang menceburi fast food ataupun inilah ibazah ini. Mungkin ada segelintir itu yang tidak pernah berniaga tapi baru menceburi bidang dalam perniagaan. Jadi kualiti yang mereka tampilkan itu tidak seperti yang kita bayangkan dalam bazar Ramadan yang original. Kita boleh tengok face to face kan. Yes. Ini ordernya lain, dapatnya lain. Kena karipap oksigen ni ke? Aduh. Karipap punya oksigen. Spoil betul. Itulah dia. Tapi buat macam mana kan? Gambar tu cantik. Itulah sedikit yang menduka citakan lah. Jadi tafsiran negatif ada sedikit menghantui mereka-mereka yang memilih makanan-makanan sebegini. Jadi pilihan diberi, ruang diberikan, tinggal lagi sepatutnya kena gunakan lah. Itu je. Baik. Itu situasi sekarang lah yang semakin agak rancak dah sekarang ini. Sektor kerajaan juga dah mula beroperasi tetapi mengenakan syarat yang agak ketat. Penjarakan tetap dilaksana dengan seketat mungkin. Lepas tu sanitizing untuk kebersihan, untuk saringan kesihatan secara ringan diasuh di setiap sektor-sektor kerajaan untuk mereka yang berurusan. Temu janji juga digalakkan. Tanpa temu janji agak sukar untuk diuruskan sesuatu perkara. Jadi ini sebenarnya mendidik kita sedikit sebanyak untuk memahami macam mana cara hidup yang ada disiplin supaya kita elok, orang lain pun elok. Itu je sebenarnya. Itu perkembangan terkini setelah PKPB. Akhirnya
Alright. Alright, boy, kita kembali kepada apa yang kita nak lihat sekarang. Kita boleh terus ke analisa kalender forex kita seperti biasa, cikgu. Baik, insyaAllah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua pendengar-pendengar setia isi Dok FM di luar sana. Tidak kira apa jual terbelakang anda, tidak kira apa jual lifestyle anda, tidak kira apa jual trading style anda, tidak kira apa jual composition trade method anda guna pakai sepanjang masa. Lazimnya semana ia memberikan manfaat, marilah sama-sama kita panjang-panjangkan. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kita sekali lagi ke udara malam ini dalam malam yang penuh ketenangan, Ramadan yang ke-14. Alhamdulillah sudah hampir kepada 50% kita mengharungi Al-Mubarak ini, Al-Karim ini, bulan yang penuh dengan segala bentuk kerahmatan Allah SWT. Wa imah hanya sebesar zarah sekalipun kebaikan, maka balasannya insya-Allah melepasi tahap segunung intan, yang itu yang dijanjikan. Jadi masing-masing kembali kepada carta kita. Rumusan minggu ini kita melihat beberapa bentuk counter yang wow, banyak sangat merah-merah. Seperti biasa, mohon tutup muka saya di skrin. Okey, mari kita boleh tunjuk. Okeylah. Alright. Dan bermula 3 hari bulan Mei, kita tu hari Ahad yang lalu. Dan insya-Allah kita akan berakhir pada hari Jumaat nanti, dan hari Sabtu kita nampak kosong. Okey, beberapa bentuk kaunter utama kita ada Aussie dollar, Euro, Canadian, New Zealand, dan kita ada Pound Sterling, dan kita ada tentunya American Dollar yang minggu ini menjadi tumpuan dunia. Hari ini kita melihat beberapa bentuk kalender yang memberikan satu bacaan-bacaan yang all in the green colours, alright? Green colours, green zone, alright? Sepanjang ini kita nampak tiada yang red zone, all green zone. Adakah ia petanda yang menarik untuk pasaran kita? Nyam. Aussie dollar memulakan pada dagangan jam 12.30 pagi ke tengah hari, nak kira tengah hari ke? Semalam. Cash rate-nya kekal pada 0.25%, dan announcement daripada RBA juga jelas, mereka tiada sebarang bentuk perubahan. Mereka kekal dengan apa yang mereka katakan, hanya akan bertindak jika perlu. Dan untuk di kali ini mereka hanya lebih melihat kepada perkembangan ekonomi dunia semasa. Selagi mana ia dilihat tidak memberi satu keperluan untuk bertindak secara agresif ataupun secara QE, bermakna mereka akan kekal dengan standard mereka saja, iaitu tiada sebarang bentuk futures yang dilihat boleh menjadikan Aussie dalam keadaan perlu downtrend. Hanya dalam keadaan accelerate dan deceleration dalam situasi sederhana sahaja. Rate yang kekal, menarik rate ni. And then kita ada Euro pada jam 11 petangnya, 4.11 petang, kita ada German Constitution Court ruling yang this one is you need to digest apa yang pihak mahkamah daripada Jerman sendiri, perintah-perintah mahkamah baru dalam ekonomi mereka. Ini dipanggil dalam kategori lawmakers. Jika mereka yang belajar ataupun yang mengikuti perkembangan makroekonomi, dia satu section commonly dipanggil sebagai the lawmakers. Lawmakers ni adalah perancang undang-undang ataupun satu komuniti yang bertanggungjawab merendung di luar jendela. Alamak. Bayu pagi meniup salju. Apa maksudnya tu? Maksudnya mereka kena memerhati, kena melihat situasi ekonomi semasa sebelum mereka menetapkan sesuatu tindakan, sama ada penggubalan, cadangan untuk menggubal, cadangan untuk menyuntik fiskal, cadangan untuk melihat hala tuju ekonomi di masa hadapan. Itu kumpulan lawmakers. Lawmakers ni dia ada commonly dia popular di kalangan Euro, dan dia di kalangan Federal Reserve ataupun United States of America. Otherwise ataupun dia agak sedikit popular juga di kalangan pound sterling. Tapi induk besar commonly kita akan rujuk lawmakers di peringkat Amerika. Di peringkat Amerika itu yang paling
Ya, di peringkat USD. Itu yang agak popular lah. Secondly dia akan jatuh pada euro. Alright. So inilah kumpulan dia. Dia akan, istilahnya pada kita ni adalah pihak kaji selidik lah. Orang yang mengkaji selidik. Macam mana ekonomi kita? Okey tak okey? And then kita ada trade balance untuk Canadian dollars. Nyam. Forecastnya memerlukan negatif. Maknanya penyusutan sebanyak 2.5 bilion Canadian dollars berjaya sedikit meningkat kepada negatif 1 ataupun 1,400 juta Canadian dollars, 1.4 billion. Ini bermakna sasaran penyusutan itu tidak menepati dan dia hanya separuh daripadanya sahaja yang digunakan ataupun yang mempunyai reserve untuk digunakan pakai dalam perdagangan antarabangsa mereka. So ini memberi satu positive view terhadap the Lunis seketika lah, maknanya reserve mereka baik. So siapa-siapa yang trade UCAD masa ni ada kesan lah, ada kesan. And then kita ada ISM. Ini yang menarik perhatian saya untuk hari Isnin yang lalu. Isnin pula, Selasa semalam. Okey, ini kategori non-manufactured ataupun sektor bukan pembekalan bagi Purchasing Market Index. Memerlukan bacaan 37. Okey, average ni 37.5 tapi dia result dia publish meningkat 5.0 atau 5.3 kepada bacaan 4.1.8. Ini baik bacaan dia tetapi masih lagi lemah. Kena faham ya? Dia baik tetapi masih lemah. Baik sebab dia lebih baik daripada forecast, iaitu dia meningkat. Lemah kerana dia masih lagi dalam zon kumpulan indikator yang perlahan perkembangannya. Dia perlu sebegini, 50 ke atas ni, mesti 50.2. This one is good for currency, good for USD strength. This one is good for bid. Yang this one is good for bid, bagus untuk dibida tetapi dalam keadaan yang bukan bidaan yang besar, bukan bidaan yang boleh membentuk wave yang besar. Istilah kalau disiplin wave tu pergerakannya besar. Tidak, dia hanya dalam kategori intermediate sahaja. Dan pergerakan seperti di bawah kumpulan sasaran good for strength ini, dia commonly in between semasa operasi tersebut, 24 jam itu sahaja. So jika dia nak kekalkan momentum, sokongan terhadap permulaan data yang baik ini mesti diikuti dengan data yang semakin positif. Baru dia akan menyokong. Melainkan jika dia ada dalam bacaan yang besar seperti skala 50 ke atas ni, 52 kan, 53 atau 55 dan seterusnya, maka kekuatannya itu akan memberi dorongan kepada the next day punya trade. Tetapi ini masih lagi kumpulan di bawah, kumpulan dah kata negative territory, tetapi kumpulan yang lemah sedikit, tapi baik untuk jangka masa yang dekat. Itu baik. So bid for the USD pada waktu ini jam 10 malam yang lalu memang memberi peluang lah untuk kita profit kalau kita buy, right, tapi dekat sahaja. And then kita beralih kepada 6 hari bulan. Okey, untuk New Zealand dollars kita ada dua bentuk data yang terbit selepas subuh, di antara jam 6.45 pagi ini waktu di Auckland, New Zealand. Employment change bagi suku tahun ke suku tahun, ini bermakna adalah suku tahun bagi tahun yang pertama yang lalu, Januari, Februari, Mac. So April, Mei, Jun belum habis. Dia akan terbit nanti di akhir Jun ataupun Julai, dia akan publish in between dalam sebulan atau sebulan setengah akan datang. Bacaannya negatif tetapi dia melonjak. Wow, melonjak. Ini melonjak yang berkali-kali ganda sebenarnya ni. 3 kali ganda, 5 kali ganda, banyak ganda-ganda wang anda. Dan ini adalah baik untuk mereka yang trade NZD US dollar, NZD JPY. This one is good for buy lah, good for bid. Even though the unemployment rates mereka juga bacaannya bagus, menyusut. Yang daripada 4.4 agak tinggi bacaan ini, berjaya disusutkan kepada 4.2. So memberi petanda jelas bahawa employment change yang terbit serentak ni memberi petanda bahawa pekerjaan bagi suku tahun di sektor New Zealand ataupun sektor komoditi ini rangsangannya positif, right? Okey, macam saya katakan dulu, komoditi akan terkesan dengan dolar. Itu antara general sifat yang jelas. Semakin
lemahnya dolar akan memberi rangsangan kepada komoditi untuk meningkat. Itu dia punya matematik dia. So ini bermakna setakat ini bagi permulaan suku tahun pertama bahawa sektor komoditi dalam sudut NU ataupun AUD, dua mata wang utama dalam komoditi ni memang mendapat satu rangsangan yang baik. Semakin lemah dolar, maka komoditi akan mendapat demand. Dan pekerjaan pun kita nampak unemployment rate mereka juga menyusut, tanda pekerjaan baru yang terbit adalah pekerjaan baru yang besar. Banyak peluang pekerjaan baru. So untuk kategori intermediate section, bagi sekarang ini bulan 5 ataupun habiskan untuk bulan ini, bahawa NU dalam keadaan yang baik untuk dibida. So untuk dia jatuh lebih teruk agak perlahan. Dolar yang akan perlu kita fokus untuk Mei ini. Adakah dolar mampu sustain ataupun akan drifting decelerate semakin rendah perlahan demi perlahan. Ada banyak section yang akan menjatuhkan dolar pada bulan ini sebab kita tahu pandemik Amerika agak cemerlang, kebilang dan terbilang. Cemerlang, kebilang dan terbilang. Dan pandemik dan kita setakat ini masih lagi melihat bahawa jumlah klusternya itu melepasi 1 juta. 1 juta iaitu satu jumlah yang cukup besar, dan pentadbiran Donald Trump meletakkan istilah sarkastik kepada mereka yang memberi spekulasi bahawa seolah-olah macam Amerika gagal untuk menangani isu ini, dan slam it up ataupun dia slam ataupun dia melempias ketidakbenaran fakta itu. Tapi macam mana pun setakat ini kita tak berapa nampak apakah langkah yang diambil oleh pihak Amerika untuk mungkin mengurangkan, membuat satu rawatan susulan yang lebih teliti berbanding dengan negara-negara di luar sana yang bersungguh-sungguh. Amerika masih lagi mengekalkan membuka laluan ekonomi seluruh dunia hampir seperti normal. Lockdown tidak apa tidak. Jadi kita rasakan macam kemanusiaan itu agak sedikit perlahan di sudut Amerika. Bagi saya common dan sense di situ kita nampak bahawa so di situ kita nampak istilah mereka meletakkan ekonomi sebagai tetap yang pertama, sebagai pilihan. Dan bila sampai masanya nanti, kita tak tahu, mungkin few weeks atau mungkin a month daripada sekarang, on that time baru kita akan nampak makro dia tidak boleh lagi dibendung. Kegagalan makro dia tidak boleh dibendung. On that time is US dollar akan mengalami kejatuhan yang sangat kritikal. Saya meletakkan isu dolar akan jadi semakin murah. Okey. Murah. Lama pause tu saya ingat putus tadi, terkejut saya. Tak, pasal saya tekan apa benda yang keluar. Ada mesej masuk kan, jadi saya tekan supaya dia ke tepi sikit. Okey. Terkejut saya ingat putus tadi. Tak. Okey, dia murah. Murah maksud saya adalah, saya kembali, Amerika akan terkesan apabila sampai masa nanti mereka tak mampu untuk menutup hakikat bahawa makroekonomi mereka dalam keadaan yang memang lemah, dan setiap stimulus yang mereka lancarkan ataupun fiskal, rangsangan ekonomi yang mereka suntik bagi setiap section itu, saya melihat bila sampai masanya dan sekarang ini, bukan semuanya akan dilaksanakan sebab kita tahu setiap perbelanjaan itu besar. Jadi perbelanjaan yang besar, dia perlu membuktikan perbelanjaannya itu menepati piawaian seperti mana yang dirangka. So di sini, bila kita berbelanja besar, sifatnya adalah kita kena tahu belanja untuk apa dan bagaimana kita akan dapat kembali ROI dia atau keseimbangan dia semula supaya tidak merencatkan sektor yang lain. So Amerika akan sampai ke tahap itu. Tidak akan sampai ke tahap itu. So on that time is makro akan bubble up dan pop up, meletup. You memang tak boleh tutup. Kalau kata memang ISM you memang teruk, unemployment rates you teruk, apa lagi you nak, retail sales you teruk, GDP you teruk, memang semua on negative territory. You nak tutup apa lagi? I know you ada duit, you boleh print out, you boleh
suntik, okey, kita bagi bantuan. Sektor PKS kita bagi bantuan. Sektor apa, industri permotoran kita bagi. Sektor apa, sektor peruncitan, syarikat-syarikat pembayar cukai di Amerika, kita tolong mereka, bagi lagi dana bantuan pinjaman, luluskan pinjaman, cut rate supaya mereka dapat tambahan bayaran ansuran dengan lebih rendah dengan merancakkan ekonomi. Tapi sampai bila? Jika pandemik mereka tak selesai. Betul. So, pandemik ini hanya akan menahan bahawa Amerika dikukuhkan sekarang ini dengan suntikan fiskal. Okey, so dia menampung seketika isu makro mereka yang lemah. Nak atau tidak, pandemik selama-lamanya akan semakin lama semakin menguncup. Kita nampak dia semakin menguncup. Sedangkan negara lain pun berjaya menguncupkan pandemik. Kan? Walaupun belum pulih sepenuhnya tetapi menguncupkan pandemik. So bila dia menguncupkan pandemik, secara tidak langsung dia akan expose makro hakikat kekuatan ekonomi negara tu setakat mana sebenarnya. Jadi yang ini akan memberi reaksi kepada investors. So selama bila kamu boleh top up? Istilahnya begitu. Top up. Lama-lama tak boleh tahan bang. Saya spender pun tak ada getah nak ikat. My god. Jadi macam itulah. So ini akan berlaku secara tidak langsung. Dan macam mana cara Amerika nak tutup ataupun nak dapatkan sokongan kewangan? They need to force the tariff tax untuk second phase ditandatangani. Jika mereka gagal untuk dapatkan second phase, seperti mana phase 1 itu pun berapa bulan, 6 bulan baru selesai phase 1 untuk cover supaya China bayar balik tax mereka. Seperti mana yang Amerika minta, ada 6 section atau 7 section lagi yang China mesti bayar sejumlah tax berpuluh bilion ke ratus bilion yang melibatkan. It's a very huge amount. Itu akan top up balik fiskal yang dah mereka belanjakan, suntikan kewangan semasa ada pandemik ini, sebab makro dia dalam keadaan yang weak. So kenapa saya cerita agak sedikit panjang, sebab saya nak menampakkan tuan-tuan di sini saya ada semua data berkala ini jelas ya. Data-data yang terbit ini jelas. Mereka ini menerbitkan data yang clean and clear on the paper. It's all the figures has been officially clean and clear to be viewed and to be rujukan kita. Untuk kita tahu, this is how the result was. Yes. Okay, so on and so on and so on. Alright, that's good. Okay, we make our decision. Tapi sampai bila pun, jika pandemik berada di atasnya, mereka ini akan terkebelakang sedikit. Itu saja kesan dia. Saya masih nak menantikan Amerika versus the JPY di bawah bacaan 100. Saya tunggu yang itu. Di bawah bacaan 100. Contoh bacaan 100 tu maksud saya macam ni. Sekejap saya buka chart. Okey, ini apa? USD JPY kan? Nampak? USD JPY, okey? Alright. Okey, saya menantikan bacaannya di paras harga yang ini. 99 atau mungkin lagi bawah ke paras yang ini atau yang ini. 92. Ini adalah bermula kenaikan JPY pada tanggal 2013 berharga 93.96 sen dolar per yen untuk 100 yen. Okey, ini nilai dia. Dan sekarang harga berada pada paras 106. Saya menantikan pada paras ini untuk lebih rendah 98 atau 93 untuk tempoh sepanjang tahun ini hingga setidaknya awal tahun depan, bahawa USD JPY will be deceleration, semakin rendah ke bawah. Dia bukan terbang ke atas, dia ke bawah. Inilah kira double bottom, kalau ikut double top kalau ikut dari segi cerita orang teknikal. Wah, tu satu bukit. Lepas satu bukit, orang panggil satu bukit, dia ada bukit nombor 3. Mana 3 bukit? 3 bukit bawah, bawah. 1, 2, 3 bukit. Itu bahasa kasarnya lah. Ke bawah. Alright. Okey, kembali kepada chart kita. Alright. So, tuan-tuan yang saya hormati, bila kita sudah melihat dalam makro itu, perkara-perkara yang membatalkan trend untuk trending adalah perkara-perkara yang di luar jangkaan, itu jelas. Seperti isu pandemik, maka untuk ia pulih, dia mestilah ada cure. Dan cure-nya itu mesti diiktiraf di seluruh dunia bahawa yes, the pandemic issue
was settled down, barulah ekonomi akan kembali semula seperti normal. Walaupun dia akan take time, tapi dia akan take normal. As long as the pandemic still going on, macam mana sekarang, dia hanya dalam keadaan yang terkesan tentang isu semasa dengan apa yang ada sekarang sahaja. Bukan dalam keadaan yang boleh berpanjangan untuk membantu kekuatan ekonomi segera, tak ada. Alright. And then kita terus kepada projection forecast. Ini tentang Euro jam 5 petang tadi. This one is need to digest lah. Ini daripada ECB untuk lihat apa sebenarnya ekonomi Euro sekarang ini. Macam tu. Kemudian kita terus kepada jam 8 suku malam. Ini yang baru saja berlangsung tadi. Satu bacaan yang angkanya besar, iaitu ADP non-farm implement change. Ini fokus untuk NFP yang akan datang. Fokus sebelum ni adalah menyusut sebanyak 149,000. Okey, ini previous pada last month. And then fokus untuk bulan ini adalah sebanyak 2,500,000 menyusut. Bukan sikit bang, banyak. 20,500,000 banyak. Ini bukan angka kecil, ini angka banyak. 20,500,000 banyak. Dan yang dia publish negatif 20,236,000. Dia short lebih kurang 20,000, 27,000, 25,000 atau 26,000. Betul tak boy ya? Lebih kurang ya. Dia masih shortage ni, dia masih shortage. Baik. Tapi dia hijau. Macam saya kata, green screen. All the features is green color. I like it. Yeah, time to bid. Buy. Betul, jawapannya memang buy. Memang tak salah buy. Okey. Kedua. Alright, after you buy, why? How come? I'm buying this dollar, but when I'm looking through the chart, why it's still red color? It's supposed to be going to green. Huh? Is this a nonsense trading? Or this is a very bad decision saya to do? boleh koyak Something kat like tu. that. Nampak macam dah positif tu. Okay. It as a understanding method, jawapan tu betul. Kamu kena buy. Faham tak? Ya, sebab dia lebih baik. Tetapi harus diingat, figurnya terlalu besar. Terlalu besar. 20 juta bang. 149,000 dengan 20 juta kan jauh. Ya ampun. Ayo Wak. Pengsan. Oh, melekat kat dinding. Okey. Alright. Kita berhenti sekejap. Oleh demikian, ini sudah memperjelaskan bahawa kedudukan pekerjaan yang dijangka terbit nanti menyusut yang sepatutnya melepasi sasaran tidak dapat disasarkan. 20 juta bukan satu figure yang kecil, satu figure yang besar. It's the weaknesses yang clean and clear. Very ugly sebenarnya. Dia merah, dia hijau ini disebabkan dia berjaya mengatasi forecast. Jadi dia sedikit baik. Tetapi pada whole pictures is negatif 20 juta bye. Ingat sikit ke? Banyak tu. Sedangkan negatif 149,000 pun banyak. Kau cerita pasal 20 juta? Banyak deh. So, faham je lah ya. Nak tekan yang mana. And then kita terus kepada esok hari insyaAllah. And then kita ada 9.30 pagi ni. Kita mula dengan AUD. Ni satu komoditi currency yang pada saya Cik Ayu ni adalah fighter yang very patriotic. Sangat-sangat patriotic. Sebab AUD dia ada dia punya rakan regu tag team dia, iaitu CNY. So patriotisme dia untuk melawan Amerika ni kuat. Kan kita tengok AUD dia dalam keadaan yang agak sukar untuk jatuh, agak perlahan untuk naik. Dia begitu je. Okey. 6.40 billion. 6.40 billion. 6.40 billion banyak tu. Banyak. 6,040 juta trade balance ya.
berbanding yang lepas 4,360 juta 4.36 OC billion. Jika dia terbit di sebelahnya ini, contohnya macam di atas CAD, dia berjaya mempunyai reserve yang lebih, maknanya ada lebih reserve lah ya, ada lebih reserve dia. So OC akan support untuk tidak terlalu jatuh ke bawah, malah dia boleh berpotensi untuk dibeli dan dibuy dalam jarak yang sederhana. Tapi jika dia gagal ke arah forecast ini, barulah OC akan relate untuk downtrend. Bukan downtrend, decelerate, iaitu perjalanan kejatuhan secara peringkat dan peringkat. Sebab komoditi pertama solid, semua sukses. Ni komoditi kedua AUD. Apa jadi besok pagi? Tunggu 9.30. Okay. And then kita ada jam 11 malam. 11 malam. Sekejap betul 9 pagi sampai 11 malam. Jauh sangat. Dan ZD sekali lagi jam 11 pagi untuk inflasi. Okey, ini sasaran bagi suku tahun yang lalu. Tidak ada sebarang bacaan forecast yang dinyatakan dengan jelas di sini. Hanya lebih pada previous yang lalu, 1.93%. Jadi ekspektasi inflasi ini sepatutnya dia meningkat supaya dia membantu NZD untuk lebih kukuh daripada bacaan pagi tadi yang cantik bacaan dia tu, tidak terlalu jatuh, dia meningkat. So ini juga akan membantu jika dia berjaya beat forecast yang sepatutnya terbit lah. Alright. So jika ragu, bermakna kita selesaikan dulu result ini publish. Sekarang jam 11, bermakna jika melihat disiplin candlestick, kita akan selesaikan bagi candlestick 4 jam. Setiap H4 itu akan melihat kedudukan buyer or seller yang dominate daripada result ini. Di situ baru kita akan ambil peluang dari sudut teknikal bagi masuk pasaran buyer or a seller. Alright? Okay. And then sesuatu yang menarik perhatian saya besok. Big day, hari besar, tapi taklah berapa besar. Tapi kira besar jugalah. Kita ada Bank of England. Okay, Bank of England ni kita tahu bahawa dia dah ada governor baru. Mark Carney sudah tidak lagi dalam persyaraturannya. Mark Carney berpindah dan governor baru dah tak ada dah. Dia dah lantik yang baru, Andrew something nama dia, tu tak silap saya. Saya pun tak sempat lagi nak taruh dan salam kenal dengan dia. Maklumlah PKP. Tak ada chance nak ngeteh. Biasa ada jamuan teh diraja. Biasa kan Britain buat jamuan teh diraja. Nak kenalkan governor baru. Tak sempat tak PKP. 2 petang tak boleh, kena tunggu settle. Anda ni ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 perkara yang akan bergerak serentak esok. Yang pertama, inilah Monetary Policy Report yang kita tahu sentiasa menjadi kebanggaan Bank of England. Antara yang dalamnya kita ada 640 bilion bagi program QE yang telah pun dilancarkan 2 bulan yang lalu. Punya bangga mereka memberi satu figure yang besar, 640 bilion pound. Wow. Ujungnya wow. Besar kan. Jadi kita nak tahu juga apa dia punya ni, so kita kena digest lah. Pada same time kita ada vote daripada pihak MPC. Okey, 009 ni macam saya beritahu biasanya, dia ada 9 orang senator yang akan governor yang akan memberi undian. Ini vote ini dia akan memberi rangsangan kepada yang ini. Rate. Nampak ni. 0.10%, 0.10%. Okey, jika dia berubah kepada sini 4, sini kalau kata yang tengah ni 4, ujung depannya kena 5. So 4 campur 5 dapat 9. Kalau kata yang sini 1, belakang depan sekali kena 8. 81. So yang tengah ini adalah undi tidak menyokong. Yang depan ni undi menyokong. Jumlah orang yang mengundi. Ya, 9. Dia ada 9 ke benar. So mereka ini yang akan memberi vote. Okay, so vote ini akan memberi pengaruh kepada bank rates ni, yang 10%, yang bawah sini 10% ni, nampak? Kalau kita klik sekejap, kita tengok sekejap. Okay, ni. Mula-mula macam tembok Berlin. Gedebuk jatuh. So naik mendadak berdebus, dan tiba-tiba terjun junam, tak tengok belakang, terus sampai 10 kat bawah. Ampun kau, lebih rendah pada yang ni. So inilah mereka. Dan ini yang kita nampak tak, yang macam metode kecil ni,
Mei 2020. Maknanya esok lah kan. Yang satu coklat ni, kita nak tengok biru sebelah ni. Adakah dia biru sama tinggi atau kat bawah lagi? Itu yang kita nak tunggulah. So kembali semula kepada data kita. Ini akan memberi rangsangan. Jika dia berubah, dia berubah ya. Dia akan berubah kepada 0.00. Ya, ini yang dia akan berubah kepada ini, euro 0.00. Alamak, Bank of England tak salah tekan. Oops. Ni euro 0.00. So jika dia berubah rate besok petang ni, tiba-tiba Bank of England berhentibiat tukar 0.00, maka pound sterling akan bunuh diri. Bunuh diri. Bunuh diri. Bang, tembak mati. Maka pound sterling akan drop dead ugly, beautiful, ujungnya sikit akan lebih rendah ya. So di saat ini untuk jam antara 2 petang ini yang dijangkakan, jika dia berubah kepada 0.00, maka kita ambillah peluang untuk menjual ya. Menjuallah kamu selama mana kamu berminat untuk menjual GBP ya. Dan kita tahu hari ini sektor GBP kejatuhannya pun agak kuat. Kalau kita tengok GJ mau ambil kau ubat, jatuhnya tanda awal dah bagi tahu GJ semakin rendah, makin rendah lagi. Nampak kat situ pun kita dah boleh sedikit sebanyak nampak gambaran pound sterling, oh my god, apa yang oh my god. Dan kalau kita lihat pada GU, ini common popular yang kita nampak juga mula semakin rendah. Dan daripada hari bila dia mula start rendah, bermula pada 30 hari bulan 4 di hujung 2 minggu yang lepas, terus rendah dan semakin rendah. This is the signage pula. Ini sign yang memberi gambaran semudah-mudahnya kepada kita as a trader bahawa pound sterling will getting lower and lower. Dia akan kejar harga yang ini. Berapa? 2297. Sekarang 2359. Berapa pip? 62 pip. Bolehlah TP hari ni sell kat sini. Untuk besok dapatlah 40 pip. Kan jadilah. Ada tak ada langsung. Kalau nak lebih lumayan, tarik up sikit. Sampai mana kita tengok. Cek. Sudah support, sudah kena 2352, patut dia berhenti. Nampak dia berhenti. Tepat bacanya Pak. Tapi dilihat ini support kedua dia yang perlu dipecahkan, iaitu 2297, dan yang ketiga adalah 2254. Dua bentuk support ini cukup penting besok adakah dia mampu bertahan. Jika dia mampu bertahan, ini bermakna support di peringkat 23.6 pada malam ini adalah penanda aras untuk mereka yang berani, yang kental. Buy sekarang, simpan kuat-kuat. Tengok besok apa macam, ada rezeki tak? Ada boleh lantun ke tak boleh lantun? Tengok. Inilah kamu punya resisten yang perlu kamu patahkan. 244.8. Berapa jarak dia jatuh hari ni? 107 pip. Dia nak naik atas lagi berapa pip? 90 pip untuk dia patahkan ke atas. Adakah dia boleh sampai 90 pip besok? Kalau tak boleh, kau jangan susah-susah. Kau sell je macam aku. TP1, TP2, TP3 yang bawah ni 2171. Ini nampak dah ada support. Allahu Akbar, jelas dekat GBP USD semakin rendah. Nampak dah. Ini TP yang perlu wajib dia achieve jika kedua-dua minor support. Ini minor support. This is major support. Ya, ni major support. Ini first, second minor. Ini 1, 2, 3. 3 yang ini dah fail, batal. Nampak dia dah tembus. Sekarang ni major support pertama 23.6, major support kedua 38.2 yang perlu kita target untuk minggu ini. Barulah ngada-ngada nak fikir tak TP ke 4, tak TP ke 5. Apa kau tamak? Sabar je lah. Tutup. Tak mau tengok carta. Penat tanya Hazlan, jangan tanya saya. Putih.
Okey tuan-tuan, itulah situasinya dalam kategori Bank of England ataupun pound sterling untuk kita pairingkan. Dan hari besar dia besok tu adalah satu perkara yang perlu untuk diberi highlight kerana dia akan launching lebih awal jam 2 petang. Biasanya dia akan bermula 4.30 hingga pukul 7 malam, tetapi kali ini dia lebih awal. Mungkin kerana dia orang puasa kot, nak buka puasa, jadi dia awalkan sikit. Bagus juga. 8.30 malam seterusnya unemployed claims. Ini bagi American dollar, nyam 3,000 K. Bermakna apa? 3 juta. 3 juta. Orang yang tak ada kerja. 3 juta. Minum dulu. Tak boleh tahan tengok. Abang 3 juta orang tak ada kerja orang macam. Dia punya fikir Amerika ala kerja lah. Alah. Tapi gaji tak boleh bayar apa macam. Ini tuan-tuan, satu figure yang besar. 3 juta ni besar ya. Saya kadang-kadang kalau saya tengok macam ni kan, saya termenung tengok tu guys, saya menung. Saya buat macam ni. Kadang saya buat macam ni. Biasa saya suka buat macam ni. Saya buat macam ni. Okay. Unemployed claims 3 juta. Satu data yang asalnya adalah data medium impact. Dia bukan keluarga high impact. Unemployment claims ni dia bukan data high impact asalnya. Dia kumpulan medium impact. But lately dalam few months ini, setelah makroekonomi Amerika semakin gagal, so bacaan dia semakin membesar. Dia kembang. Soalan nubis daripada saya. Keadaan makroekonomi. Makroekonomi tu merujuk kepada makro besar, ekonomi data utama ekonomi negara dari tersebut. Besar. Kalau mikroekonomi tu daripada mikro adalah kumpulan yang tidak menjana ekonomi kebangsaan. Jumlahnya kecil. Kalau makro tu contoh. Kalau makro GDP, KDNK tu GDP, retail sales, CPI, PMI, ISM, NFP, apa lagi, unemployment rates, memberikan impak besar kepada ekonomi trade balance lah. Dia ekonomi utama dalam negara tersebut, keluaran dalam negara yang dijadikan indikator. So ini yang akan menjana kekayaan untuk negara tu. Kalau dia mikro, lawannya adalah mikro, adalah kumpulan ekonomi yang kecil. Paling senang PKS. Tu paling senang. Memang dia ada ekonomi, tetapi kan nilainya kecil. Dia perlukan macam ni, dia akan jadi indikator untuk World Bank ataupun seluruh dunia. Takkan World Bank nak pakai indikator PKS pula kan? Memang lah. Takkan dia makan pucuk ubi. Apa ni? E-Bazaar. E-Bazaar. Itu mikroekonomi. Dia dalam negara sahaja. Dia bukan yang worldwide. Yang ni worldwide. Yang mikro tu dalam negara. Okey Pak ya? Alright, cool. Maka kita perlukan bacaan yang menyusut. Amerika kena ada figure belakangnya kecil. 2 juta, 1 juta. Baru dia boleh sustain seketika. Tapi jika pangkalnya 3 gak macam ni, tak ada handbrake. Pegang balik. Mana UDG aku? Ambil ke bawah lagi tu. Ui bye. Bawah lagi. Nak lagi bawah. Nah, dia nak kejar yang ini. 101. Atau mungkin yang ini. Ni support yang paling jelas. Tuan-tuan ambil satu penanda pun dah nampak tuan-tuan. Untuk target besok TP kita kat mana? 10450. Jadilah. Apa sikit? Nampak? Sikit. Tu. Tu support kita kat sini. Di mana candle bermulanya uptrend terhadap JPY. Inilah penanda aras kita 14050. It needs to break this price to get more lower and lower to 101.20s. My forecasting is I'm targeting the USD JPY in this area. It's 98.99%. Then the other one is in this area. 91. This one. Di mana permulaan bullish engulfing yang sangat kuat, tiada lagi sebarang bentuk candle yang boleh mematahkan. So ada dua bentuk zone yang saya memang fokus di zone ini.
bahawa USD JPY akan semakin rendah untuk tahun ini, insya-Allah dengan izin Allah Taala. Dan JPY akan jadi strong and super strong. Dipanggil sebagai The Samurai Blue versus Captain America. Apa barang Captain America? Samurai Blue lah. Okey, tuan-tuan, saya ni banyak sangat watak karakter kartun. Penceritaan lebih menarik. Baik. Okey, kita nampak dia punya kesan yang sasaran kita secara bentuk view yang menarik perhatian. Oleh kerana sebagai contoh, kalau tuan-tuan pergi ke bank, kita cerita bank lah pada saya bank ni pemalas. Saya cakap terang-terang, bank adalah sektor perkhidmatan yang malas. Saya tak kata bank put, bank tit, bank tit, bank put. Tak ada. Saya kira bank lah, malas. Kita masuk pergi bank, kan, kau gasak duit aku, kau lanyak duit aku, kan, suruh interest itu. Nak tengok statement, 5% lah kena print. Oh, kena bayar je bang. Ya, okey bayar. Titot. Okey. Kita nak simpan duit kat dia. Oh, boleh, syaratnya mesti 3,000. 1,000 tak boleh. Dia ada 1,000 je. Tak boleh, kena 3,000. 3,000 kena ikut lagi cara dia. Apa yang dia buat sebenarnya dengan duit kita? Dia cakap dengan saya. Okey. Ada tak dia kata, Encik, ada prospektus bagus ni, Cik. Kalau Cik buat deposit kat bank kami dengan RM1,000, ada dividen 3%. Selama Cik aktif dengan kami untuk 10 tahun. Contoh. Ada yang menerangkan ke arah itu. Ada yang memberi prospektus. Jadi kita sebagai klien atau investor terhadap bank tersebut, so kita boleh nampak, oh, the futures dia begini. Ini cuma dia letak satu papan elektronik kat kanan dan kiri. Kau faham lah. Kau tak faham, kau tengok je lah. Kejap merah, kejap hijau, kejap merah, kejap hijau. Apa benda ni? Tak faham. Jadi jika tuan-tuan faham, baca data-data ekonomi sebegini dan melihat carta-carta begini, bawalah kefahaman ini pergi ke bank. InsyaAllah, dia bantu diri kita. Oh, aku trade forex. Aku nampak. Oh, dolar exchange berapa? RM4.30. Oh, RM4.30. Bank ambil berapa? Bank ambil RM3.70. Ui, 6% kau gasak duit aku ya. Kita nampak kan? Faham tak maksud saya? So, bila kita dah nampak begitu, apa yang tuan-tuan belajar dan apa yang kita trade ini dalam MP4 kita ini, walaupun ada setengah orang kata macam no class, modal setakat $10, lagak macam cerita 1 juta. Aku tengok overdraft 1 juta, jual kebun lagi, trade kat mana? Bank tut, original duit tunjuk, belagak ada reminder 10 orang jaga account. Apa barang? Takkan nak buat macam tu. Kita tak mampu, kita mampu $10. Kita $10 kan buat kan? Macam. Ilmunya sama, jangan cakap besar. Alright, itu kita nak. Kefahaman itu membantu kita membuat pilihan. InsyaAllah. Ada banyak manfaat. Jangan saya kena tahan je lah cakap saya macam ni. Wah. And then kita ada lagat bercakap besok malam. Ini kena ambil highlight sikit kisah lagat. Sebab kisah lagat kita baru tahu bahawa tadi projection ekonomik dah pun dilancarkan jam 5 petang. Dan malamnya esok insyaAllah lagat akan kupas dan akan support balik dia punya projection ekonomi ni terhadap ECB, terhadap euro. Dan setakat ini euro saya lihat ada potensi untuk rally up, untuk meningkat seketika atas perspektif pandemik ini, tapi bukan dalam satu jumlah yang besar, hanya dalam pergerakan yang intermediate setakat ni secara view lah. And then kita ada RBA sekali lagi. Ini bank yang paling patriotisme, saya kata patriotik. Kenapa paling patriotik je? This one sebab susah nak jatuh mata bang dia. Susah nak jatuh, so dia patriotik lah. Susah jatuh je. Dia sangat kuat pejuang. Saya susah nak jatuh. Saya pun tak faham. Susah sangat nak jatuh Yudi ni. Dalam pasal dia ada rakan dagang yang besar dengan China, ada payung besar. Alright. So ini saya melihat tiada sebarang perubahan macam yang saya katakan tadi, dia akan hampir sama dengan macam rate statement dia. Sebab dia kekalkan ni, kena ingat, setiap mereka ini ada kesinambungan . So bila dah tengok atas sampai bawah, alamak aku miss lah, patut aku sell, dia jadi buy. Kau dah nampak kan kat atas ni macam ni? Bagus. Tiba-tiba kau sell kat sini, kan gatal namanya tu. Itu cara macam mana sedikit sebanyak kita nak apa? Panggil apa kesinambungan Right. Dia punya kesinambungan lah. And then kita ada sekali lagi lagat. Oh, rajin pula lagat nak keluar ya Christian Lagarde ni ya. Semenjak jadi governor
Christian Lagarde, dia panggil Christian Lagarde. Dia voters yang paling tinggi untuk masa dia dapat jawatan ini. Calon dia adalah daripada Angela Merkel. Saya ingat lagi. Angela Merkel dengan Perancis tu, siapa nama presiden dia yang muda tu? Bayi-bayi saya tu. Justin Apa nama Justin dia? Trudeau. Yang Bukan umur Justin Trudeau 38. tu Canada. Trudeau tu bukan Canada. Trudeau. Tu. Salah. Trudeau kan dah pencen. Dah. Sekarang kan Stephen Polos. Stephen Polos pun pencen depan. Patut nak simpan depan. Dah tercakap. Alamak. Okay. Unemployment rates juga akan dilaksanakan pada jam 8.30 esok Canadian dollar. So macam kita tengok sikit Canada. Oh my god, you get rocket up, sky up, up lagi. Mana sasaran saya untuk UCAT adalah pada paras harga ini untuk terbang. Kita ada satu kelas yang kita manage beberapa minggu lalu bahawa to buy USD CAD sehingga ke paras harga 4265. Paras harga yang ini untuk kita henjut kepada 45. Ini sasaran utama kita UCAT kita. 45. Di sini baru kita akan keluar untuk setup yang baru. Alright. So kita nampak pergerakan UCAT. Lepas tu dalam keadaan yang lemah di mana dolar semakin kuat. Ini disebabkan WTI crude oil yang jatuh Ni kau tak faham, nampak kan jatuh. Kalau kita tengok atas bawah. Kecilkan sikit. Macam sama gaya ni. Macam sama gaya ni, nampak tu. Macam sama gaya ni. Kan sama, ni jatuh. Nak kecil lagi, nampak. Ni naik, kawannya turun. Okay. So dia pergerakannya adalah pergerakan yang amat mempengaruhi world trade issues untuk US oil. Dan then kita ada data yang menjadi kegembiraan dan kegilaan orang ramai lah yang boleh sasau dan segala-galanya. NFT. Okay, kita ada masa lebih kurang 3 minit. Right, kita ambil ni 2 minit. Sebenarnya nanti bawa untuk ulasan apa yang patut lah. Average hourly earnings kita 0.3% yang dijangka data gaji ada sedikit menyusut daripada forecastnya 0.4 pada 0.3. So kita lihat di atas tuan-tuan, 20 juta menyusut. Kau agak gajinya macam mana? Gajinya macam mana agak-agak? Habis cerita. Agak kita bagi dia clue je. Agak macam mana? Ni bahasa kasar kau agak. Kalau bahasa kelas saya akan panggil kamu rasa? Sila buat sikit. Kamu rasa? Rasanya cikgu gaji tak berbanyak. Kau tak tahu gaji tak berbanyak. Kau jual aja, susah. So jika dia menyusup pada 0.2 atau 0.3 cukup untuk menjatuhkan dolar. Kena faham tu. Dan barulah kita kepada NFP menyusut sebanyak 21,400,000. Sebelum tu 701,000. Kemudian fokusnya 21,400,000. Apa kerja dah banyak sangat ni, berpuluh-puluh juta ni. Tak ada kerja sangat dekat mereka ni. Heran betul pakcik lah. Allahu Akbar. Jadi oleh itu, tuan-tuan, jika figuresnya ini masih angka 2, walaupun dalam keadaan yang hijau seperti ini, dia hanya dalam keadaan yang intermediate seketika. The whole picture is the macroeconomic of America memang worse. So kenaikan dan kejatuhan semasa NFP agak volatile pada masa ini berkemungkinan dalam keadaan yang satu arah, iaitu the trending section. Okay, and then barulah kita tutup dengan unemployment rates. Ini data yang akan membantu trending itu dalam keadaan yang kalau 4 dengan 16 kan jauh. 4 kali ganda bang, 400% naik. Agak. Jadi itulah tuan-tuan, dia kena menyusut baru dia nampak peningkatan. Jika dia kekal atau meningkat lagi, Allahu Akbar, masa seperti mana ini di USD/JPY ini akan semakin, cuba kita sasarkan untuk semakin rendah lah semakin rendah lagi. Okay, kita letak sikit. Ini sasaran yang saya cuba letakkan. Alamak. Ni tadi yang saya kata
section 1, 14, 50. Kita nampak ada 1, 2, 3. Ada 3 bentuk support yang sangat kuat, berjaya dipecahkan sekali tetapi tidak mampu untuk sustain. Namun jika dia berjaya lebih rendah pada candle 1 dan candle 2 ni ada nampak. Jelas ni support yang sangat kuat 10106 ini, maka kita akan jumpa nanti dekat zon yang bawah ni, angka 90-an. Barulah retro 90s brother. Masa tu Bon Jovi ada, Van Halen ada. Okay. Alright. Dan alhamdulillah sakit dulu daripada saya. UCTC kita dah lihat keseluruhan gambaran sepanjang minggu ini. Ya, mudah-mudahan sedikit semangat dapat membantu mereka di luar sana untuk memilih apa yang sesuai untuk trade. Jadi kembali kepada Bye-bye CTC. Jadi Alhamdulillah kita telah pun sampai ke penghujung segmen untuk Bicara Fundamental episod yang ke-129. Diharapkan perkongsian daripada Cikgu Yun sebentar tadi sedikit sebanyak membantu trading plan anda untuk minggu ini dan minggu-minggu yang seterusnya. Jadi sebelum kita tutup segmen ini, eloklah kita tengok soalan kuis yang diberikan pada awal segmen, iaitu yang berbunyi apakah dia KDNK nominal dan currency apakah yang terlibat dengannya. Mungkin soalan ni agak sukar cikgu. Respon yang kita dapat sedikit kurang memberasakan. Kita cuma ada satu jawapan daripada saudara Zul Aidil. Dia katanya USD. Itu saja jawapan dia. Jadi mungkin tak apalah. Jadi mungkin cikgu boleh jelaskan secara ringkas mengenai soalan kuis kita pada malam ini. Baik, yang menjawab saya ucapkan tahniah. Anda berani untuk mencuba, berani untuk menjawab. Maknanya anda beri perhatian. Walaupun ada seorang, saya nisbahkan 3 juta orang lah yang melihat. Terima kasih Cik Zul Aidil. Jawapannya salah. Jawapan tu salah. Tapi bagus kerana mencuba. Nampaknya ada perhatian. Currency yang terlibat adalah JPY. Currency yen. KDNK nominal adalah jumlah kuantiti yang dikeluarkan dalam negara itu sama banyak dengan nilai mata wang currency dia sekarang. That's why dipanggil nominal, iaitu seimbang dan setara. Dekat dunia ni hanya satu negara je yang ada indikator macam tu, iaitu Jepun. Okey. Baik, terima kasih semua atas malam ini. Kita jumpa lagi insya-Allah akan datang. Kembali pada baiklah, shout out kepada XM sebagai sponsor kepada segmen kita pada hari ini. Sudah tentunya ada reason mengapa 2.5 juta pelanggan memilih XM sebagai platform dagangan mereka. XM menyediakan lebih daripada 1000 instrumen dagangan untuk tuan-tuan dan puan dagangkan forex, indeks, saham, logam dan tenaga. Dan sekarang XM sedang menjalankan promosi Ramadan di mana mereka menyediakan 100% no deposit bonus sehingga $500. Jadi pergilah ke xm.com untuk maklumat lebih lanjut ataupun klik link di description untuk mendaftar akaun bersama XM. Jadi terima kasih kepada tuan-tuan dan puan kerana menyertai segmen kita pada malam ini. Esok kita ada segmen borak bersama Blento di mana kita lepak santai borak bersama lagu-lagu pilihan dengan DJ Blento bermula jam 10 hingga 12 malam insya-Allah. Jadi itu saja daripada saya. Ada kata-kata terakhir daripada cikgu? Saya tak jumpa spek, mata saya masa hilang. Maknanya dah pergi. Patutlah hari ni tak pakai spek. Itulah dia rasa macam apa pasal kabur ni apa yang saya harapkan, pandemik dia bersifat sementara. Itu satu. Hakikatnya tetap pada makroekonomi. So sebarang bentuk pergerakan pasaran sekarang ini memang dikuasai oleh kumpulan natural disasters, pematah pasaran, iaitu the pandemic like COVID-19. Jadi fahami situasi dia, insya-Allah kembali semula kepada landasan situasi trade yang sebenar, iaitu makroekonomi. Terima kasih. Jadi jumpa lagi kita di minggu hadapan di ruangan platform yang sama, Facebook CTC FM, setiap hari Khamis. Bicara Fundamental dikuasakan oleh XM. Assalamualaikum dan bye-bye.